dan bila ada penyiapan hanya AR sajalah yang boleh certify for CCC. In terms of building contract, apa dia punya peranan? Okay, dari segi building contract, peranan AR ada tiga. Pertama, dari segi contract administrator. Kedua, dia sebagai certifier lah pada any payment ataupun certificate yang tertentu. Dan dari kuasa yang berkaitan jika ada dispute antara employer dengan contractor, kita boleh sebagai negotiator. You macam building procurement building procurement. You sekarang ni you laksanakan projek kat company you, firm you. Banyak laksanakan konvensional ke design build? Banyak konvensional. Konvensional lah. Maknanya kat situ arkitek is a major role dalam ni lah. Sekarang ni saya nak tanya. Boleh tak kontraktor dia tamatkan kontrak dia? Kontraktor dia tamatkan kontrak dia atas alasan projek dah siap. Dari segi itu sebenarnya maksud tuan ni lah, lepas PC lah, kontraktor boleh tamatkan, tapi dia perlu ada agreement lah. Sebagai kita tidak nasihatkan kontraktor untuk tamatkan sebab dia masih ada obligasi di bawah kontrak, iaitu defect kan. Segi defect Ini bukan kalau you tak faham soalan kita tanya lah cik, ulang balik soalan. Maksud saya bukan sebab arkitek tak release CPC. Kita takkan release CPC. Maknanya kita takkan release CPC, tapi kontraktor maknanya kerja tu tak siap. Belum siap. Tapi kontraktor memandangkan tarikh dah tamat, dia nak tamatkan kontrak dia. Memandangkan kontrak ni tak kontrak. Pada pandangan kontraktor dia dah siap. Sedangkan arkitek tak nak keluarkan CPC. Berpandu kepada apa? Boleh tak kontraktor buat itu? Tak boleh. Sebab kontraktor dia cuma boleh menamatkan perkhidmatan dia di bawah kontrak berdasarkan kepada ada perkara-perkara lah dan tidak termasuk kepada completion period. Sebab completion period dalam kontrak telah menyatakan jika tarikh penyiapan dia kontraktor beranggapan bahawa siap, sebenarnya kredit untuk menilai penyiapan itu letak pada arkitek. Sebab arkitek yang menilaikan obligasi sama ada obligasi kontrak itu dah penuhi. Semua discretion ni. Kontraktor cuma boleh tamatkan perkhidmatan dia berdasarkan kepada ada antaranya lah jika ada non payment kan, ataupun interference atau gangguan pada employer kepada kerja dia, gangguan kepada employer kepada certification by arkitek atas sebab-sebab tersebut saja. Maknanya dekat situ ada tak boleh sebab ada dia obliged to follow the contract, which certain kalau dia tak siap. Tapi dia dah siap kan? Dia mengaku siap sebab tahap CPC dia ada 3 perkara lah yang ditentukan CPC. Pertama, arkitek sendiri menguasai bahawa obligasi kontraktor di bawah kontrak ada siap. Tak semestinya bukan siap. Kalau dalam kontrak kata you siap, you kena ada maintenance manual ataupun SBIT. Dia tak serahkan SBIT, obligation dia ada kontrak tak siap. Cuma kontraktor dia punya tugas dia cuma untuk notice saja. Within 14 days, kalau kita ascertain, kita nilai dia punya kerja tak siap, kita ada hak kita untuk tentukan dia kerja tak siap. Tapi kita sebagai profesional kita kena maklum lah, seterang lah apa kerja-kerja yang masih belum siap melalui kontrak. Let's say kalau maknanya kita tak setuju untuk keluarkan CPC lah. Walaupun kontraktor kata dia dah siap dan dia perlu keluarkan CPC. So apa action arkitek kalau dia tak nak keluarkan CPC? Bergantung. Sedangkan tarikh kontrak dah tamat. Apabila kontrak bila sampai tamat kontrak bila tamat, ada dua lah untuk mengelakkan kontrak large, sama ada EOT ataupun CNC. Kalau EOT memandangkan kontraktor ni tak apply sebab syarat-syarat kepada EOT, kontraktor upon receiving of AI instruction ataupun event
within 28 days dia kena hantar tu kan, hantar notice, and then after the event dia kena hantar balik particular. That's entitlement for claim for unity. Kalau dia tak hantar tu, kita tengok dari segi dia tak ada, kita terpaksa isukan CNC lah. Okey, boleh tak kita keluarkan CPC tanpa ada CCC? Boleh. Boleh. Justified. Okey, ini nak jadi. Okey, pasal dia pun benda yang berbeza. CCC adalah obligation kepada statutory. CPC pula obligation kepada kontrak. Kita boleh pergi sentuh Okey. sebab projek saya pun ada kan tu. Sebab adalah kita tengok dari report tu, projek yang kedua pasal sekolah design build. Okey, dia letakkan dalam condition contract, because of design build, klien akan keluarkan CPC upon receiving of CCC. That is design build. Design build. Maknanya tak boleh ya? Memang tak. Tadi you kata boleh, kalau you kata dia sekarang ni design build. Okay, Dalam kontrak mengatakan kalau klien perlu ada kalau ada kontraktor perlu ada CCC. CPC. CCC baru dia release CPC. Just now you kata boleh. Memang boleh. How you kata boleh? Okey, contoh dia obligation kita kena refer pada kontrak balik kan. Contoh dia conventional lah, conventional kontrak kita masukkan ID ni dalam kontrak. Masuk ID work. Tak, saya tak nak convention kontrak sebab tadi just now you dah sebut pasal design build. Sebab dalam design build dia mengatakan, you pun dah baca kan, sebab dia mengatakan bahawa CCC perlu ada sebelum kita release CPC. So maknanya kat situ tak boleh keluarkan CPC without CCC. You agree tak agree? Yang tu ikut kontrak. Dari segi yang kontrak yang saya bantu arkitek dalam Encik Norman jaga tu, condition dia macam tu. So boleh tak boleh? Persoalannya boleh tak boleh? Dia boleh mana-mana CPC boleh CCC tak bergantung kepada CPC. Okay, that is conventional. Dan conventional untuk projek ni memang dia keperluan dia kontrak dah jelaskan situ. Syarat-syarat untuk CPC perlu ada CCC. So boleh tak boleh? Untuk projek ni saja tak boleh isu CPC, boleh dapat CCC. Untuk projek ni sajalah. Projek ni saja. Sebab I'm from JKR. I'm doing a lot of project design and build. Semua projek design and build JKR memang tak boleh. Kena ada CCC. Cuba kita ada solution. Why ada kita kena ada CCC? Dan kalau misalnya boleh, okay, let's say kalau boleh, walaupun design and build, you sebagai arkitek, you kata boleh. You advise the client because JKR tu SO dia is engineer. Sometimes dia mungkin dia orang tak berapa interpretation kontrak engineer dengan arkitek berbeza. So you sebagai arkitek, macam mana you nak advise dia orang? Mengatakan benda ni boleh release without CCC. Kalau design and build, boleh tak boleh you advise? Design and build without CCC. Sebenarnya dari segi advice, kalau kontraktual tu katakan begitu, kita biasanya kita tak nak mengubah banyak dari segi kontrak. Cuma kita boleh advise kontraktor klien berkenaan dengan CPO. Itu apa, certificate of partial occupation. Pasal kita serahan sama ada kalau kita buat awal sebelum tender, kita boleh buat sectional. Maksudnya kita section bangunan, jalan apa semua satu section. CCC is one section. Ataupun macam dalam senario kami pula tak ada sectional, kita buat partial handing over lah. Maksudnya bangunan dan infra semua kita serahkan. Cuma CCC belum dapat. Kita advise tu lah serahan secara partial. Kalau saya sebagai arkitek saya sebagai arkitek saya kata tak boleh. Sebab contract stated, stipulated in the contract. Dan you bukan SO, you advisor to the SO. You have to do that. Sebab kontrak dah sebut. Kontrak memang dah stick tu. Dan saya kata tak boleh. Tapi sebab you boleh advise pada SO, everything dalam kontrak yang powerful is SO. SO punya decision. So you boleh kata pada SO, you boleh release CPC tersebut dengan syarat kan? Dengan syarat apa dia? Condition. Condition ada pre-condition. Okey lah, mungkin dia confirm bukan design ambil. Kalau conventional, dia kata boleh keluarkan CPC without CCC. Okay, that's fine. Kan? Tapi sebab apa?
apa yang membolehkan CPC itu dikeluarkan without CCC. Sedangkan CCC, ini konvensional CCC, you tengok But CCC you yang arkitek yang keluarkan Arkitek, sekarang. yes. So what makes you want to certify that CPC. work is done? Okey, itu bergantung pada kontrak. tak sekarang kita go for conventional contract, not design build. Katalah PAM 2006 lah. Pasal itu bergantung pada jenis kontrak. Kontrak ni ada berbagai-bagai. Ada yang kontrak daripada mula bangunan sampai siap, kan? Dan ada yang termasuk pada ID. Kita Tapi tengok itu semua sama. Sama je je. kan? Semua sama. tengok je. dari segi skop work dalam kontrak Semua tu. katalah building dah siap. Building dah siap. Klien dia katalah klien tu dia kena hand over to dia punya tenant because the client has signed an agreement to deliver to bagi VP tau, vacant possession pada tenant dia, okay, by such and such date. So they need the CPC. So apa yang membolehkan dia keluarkan CPC before the CCC? CPC memang dia boleh keluarkan before Okay. CCC. Alright. Ya, Provide- apa dia? What is Sebab, the criteria? sebab kalau sekarang kalau you Sebab you yang nak certify. Kan? Sama, You arkitek nak tugas certify, G form tu boleh sign, tenye. Kayaknya Pertama kita Oh, your engineer kan? Ah. Engineer nak tenye ni. Apa yang membolehkan engineer tenye? Tenye that certificate. ni kita boleh cerita lebih kepada CCC lah. Ya. Kan? Okey, pertama No. You nak CPC. you nak issue CPC ni. CVC. What is that one thing that stops you from issuing the CPC obligation without the CCC? Tapi semua dah complete dah. Semua dah complete. Semua dah siap dah. Semua siap. Apa Semua kriteria CPC itu sendiri? kriteria CPC pertama obligation. You dah cakap tadi 3 kan? Obligation and then obligation dengan minimum Completion. lah. For example lah, apa substation tu. Okay. How do you certify the substation is complete? Okey, itu sebab tadi saya mention ada bukan beza dari segi kontraktor. Okay, kita zoom into. We are trying to help you, okay? Oh, dia cerita pasal housing. No, I think it's We're trying overall on the overall. contract. Itulah substation okay. Before the engineer can sign the borang G berapa tu, Sama 21. certify the substation is completed. Oh, saya faham. Pasal TNC lah. Tahu pun. This is what yang saya nampak This sekarang. is the stumbling. This is Because TNC is not arkitek dia realise okay TNC bukan kita punya Because bidang dan kita tahu tak nak release CPC kena TNC. For example, in our scope of work, will kan, because our business is that the tenant occupies the building by such and such date, so we need to have that CPC. Okay, how do we issue the CPC? Because Air api semua. yeah, Boleh dah boleh so digunakan. sekarang ni kan macam tenant they are legally savvy. You know, they are also legally savvy. They need to, so they need to understand that before we receive the VP, receive the vacant possession, a few things need to be complied with. Saya setuju dengan panel lah. Betul. Sebab even kita pun kalau nak certify G form ni juga pasal even internal lighting and then internal plumbing, dia must pemasangan satu. Dia mesti lengkap dengan TNC dulu baru kita allow. Itu juga kalau design and build. Sebab macam saya kata tadi, SO is powerful. Dia boleh keluarkan CPC ikut dia berpadu pada kontrak ataupun dia kena justify. Kalau dia keluarkan without dia mengatakan TNC telah dilaksanakan oleh konsultan dan juga oleh pihak-pihak berkuasa tempatan seperti bomba dan kalau dia berani dia keluarkanlah. Walaupun dalam kontrak tu dia letak kat situ tak perlu, tapi disebabkan certified by the consultant pakar. So why not dia boleh keluarkan kalau dia berani tu. Fine tak berani lah. The word TNC. Biasanya memang kita berpandu kepada tu pun. Kita tak kata. Ada tapi sometimes you all sebab you all dah merewang The real oral tu you kena cakap. TNC lah tu. TNC Okay. Sebab bila elektrik dengan water semua. Okay. So you pernah buat housing? Pernah buat housing?
institutional building pernah lah. Okay, let's say lah, I'm a tenant lah. You nak submit bomba kan? Can you prepare me a checklist, bomba checklist for housing. for any building? Requirements ada. So what would be the top of your checklist? Pertama, Bomba checklist. selepas kita kat projek tu, kita kena refer pada jadual 5 kumpulan maksud lah. Kumpulan maksud. Kena tapat lah. Sebab housing ni ada berbeza lah. Housing sekali ada tiga yang ada kumpulan maksud lah. Pertama, single story. Kan? Kumpulan 2 adalah housing yang atas pada 2 tingkat. Okay. Okay, now katalah nak buat housing kan. Dan bila ada penyiapan, hanya AR sajalah yang boleh certified for CCC. In terms of building contract, apa dia punya peranan? Okay, dari segi building contract, peranan AR ada 3 lah. Pertama, dari segi contract administrator. Kedua, dia sebagai certifier lah pada any payment ataupun certificate yang tertentu. Dan dari kuasa yang berkaitan, jika ada dispute antara employer dengan kontraktor, kita boleh sebagai negotiator. You macam building procurement building procurement. You sekarang ni you laksanakan projek kat company you, firm you. Banyak laksanakan konvensional ke design build? Banyak konvensional. Konvensional lah. Maknanya kat situ arkitek is a major role dalam ni lah. Okay, sekarang ni saya nak tanya. Okay, boleh tak kontraktor dia tamatkan kontrak dia? Kontraktor dia tamatkan kontrak dia atas alasan projek dah siap. Okey, dari segi itu sebenarnya maksud tuan ni lah, lepas PC lah. Kontraktor boleh tamatkan, tapi dia perlu ada agreement lah. Sebagai kita tidak nasihatkan kontraktor untuk tamatkan sebab dia masih ada obligasi di bawah kontrak, iaitu defect lah. Segi defect. Ini bukan kalau you tak faham soalan, kita tanya lah cik, ulang balik soalan. Maksud saya bukan sebab arkitek tak release CPC. Kita takkan release CPC. Maknanya kita takkan release CPC, tapi kontraktor maknanya kerja tu tak siap. Belum siap. Okey. Tapi kontraktor memandangkan tarikh dah tamat, dia nak tamatkan kontrak dia. Memandangkan kontrak ni tak kontrak. Pada pandangan kontraktor dia dah siap. Sedangkan arkitek tak nak keluarkan CPC kepada apa. Boleh tak kontraktor buat itu? Tak boleh. Sebab kontraktor dia cuma boleh melamatkan perkhidmatan dia di bawah kontrak berdasarkan kepada ada perkara-perkara lah dan tidak termasuk kepada completion period. Sebab completion period dalam kontrak telah menyatakan jika tarikh penyiapan dia kontraktor beranggapan bahawa siap, sebenarnya kredit untuk menilai penyiapan itu letak pada arkitek. Sebab arkitek yang menilaikan obligasi sama ada obligasi kontrak itu dah penuhi. Semua discretion ni. Kontraktor cuma boleh tamatkan perkhidmatan dia berdasarkan kepada ada antaranya lah jika ada non payment kan, ataupun interference atau gangguan pada employer kepada kerja dia, gangguan kepada employer kepada certification by arkitek atas sebab-sebab tersebut saja. Maknanya dekat situ so, ada tak boleh sebab ada dia obliged to follow the contract which certain. Kalau dia tak siap, Tapi dia dah siap kan? dia mengaku siap sebab tahap CPC dia ada 3 perkara lah yang ditentukan CPC. Pertama, arkitek sendiri menghormati bahawa obligasi kontraktor di bawah kontrak ada siap. Tak semestinya bukan siap. Kalau dalam kontrak kata you siap, you kena ada maintenance manual ataupun SBIT. Dia tak serahkan SBIT, obligation dia ada kontrak tak siap. Cuma kontraktor dia punya tugas dia cuma untuk notice saja. Within 14 days, kalau kita ascertain, kita nilai dia punya kerja tak siap, kita ada hak kita untuk tentukan dia kerja tak siap. Tapi kita sebagai profesional kita kena maklum lah.
seterang lah apa kerja-kerja yang masih belum siap melalui kontrak. Okey, let's say kalau maknanya kita tak setuju untuk keluarkan CPC lah. Walaupun kontraktor kata dia dah siap dan dia perlu keluarkan CPC. So apa action arkitek kalau dia tak nak keluarkan CPC? Okey, bergantung. Sedangkan tarikh kontrak dah tamat. Okey, apabila kontrak bila sampai tamat kontrak bila tamat, ada dua lah untuk mengelakkan kontrak elak, sama ada EOT ataupun CNC. Okey, kalau EOT memandangkan kontraktor ni tak apply sebab syarat-syarat kepada EOT, kontraktor upon receiving of AI session ataupun event within 28 days dia kena hantar tu kan, hantar notice, and then after the event dia kena hantar balik particular. That's entitlement for claim for EOT. Kalau dia tak hantar tu, kita tengok dari segi dia tak ada, kita terpaksa isukan CNC lah. Okey, boleh tak kita keluarkan CPC tanpa ada CCC? Boleh. Boleh. Justified. Okey, ini nak jadi. Okey, pasal dia pun benda yang berbeza. CCC adalah obligation kepada statutory. CPC pula obligation kepada kontrak. Kita boleh bagi contoh Okey. sebab projek saya pun ada yang tu. Sebab adalah kita tengok dari report tu, projek yang kedua pasal sekolah design build. Okey, dia letakkan dalam condition contract, because of design build, klien akan keluarkan CPC upon receiving of CCC. That is design build. Design build. Maknanya tak boleh ya? Memang tak. Tadi kata boleh, kalau you kata dia sekarang ni design build. Okay, Dalam kontrak mengatakan kalau klien perlu ada kalau ada kontraktor perlu ada CCC. CCC baru dia release CPC. Just now you kata boleh. Memang boleh. How you kata boleh? Okay, contoh dia obligation kita kena refer pada kontrak balik kan. Contoh dia conventional lah, conventional kontrak kita masukkan ID ni dalam kontrak. Masuk ID work. Tak, saya tak nak conventional kontrak sebab tadi just now you dah sebut pasal design build. Sebab design build dia mengatakan, dia pun dah baca kan, sebab dia mengatakan bahawa CCC perlu ada sebelum kita release CPC. So maknanya kat situ tak boleh keluarkan CPC without CCC. You agree tak agree? Yang tu ikut kontrak. Dari segi yang kontrak yang saya bantu arkitek bantu Cik Norman jaga tu, condition dia macam tu. So boleh tak boleh? Persoalannya boleh tak boleh? Dia boleh mana-mana CPC boleh CCC tak bergantung pada CPC. Okay, that is conventional. Dan conventional untuk projek ni memang dia keperluan dia kontrak dah jelaskan situ. Syarat-syarat untuk CPC perlu ada CCC. So boleh tak boleh? Untuk projek ni saja tak boleh isu CPC, boleh dapat CCC. Untuk projek ni sajalah. Projek ni saja. Sebab I'm from JKR. I'm doing a lot of project design and build. Semua projek design and build JKR memang tak boleh. Kena ada CCC. Cuba kita ada solution. Why ada kita kena ada CCC? Dan kalau misalnya boleh, okay, let's say kalau boleh, walaupun design and build, you sebagai arkitek, you kata boleh. You advise the client because JKR tu SO dia is engineer. Sometimes dia mungkin dia tak berapa interpretation kontrak engineer dengan arkitek berbeza. So you sebagai arkitek, macam mana you nak advise dia? Mengatakan benda ni boleh release without CCC. Kalau design and build, boleh tak boleh you advise? Design and build without CCC. Sebenarnya dari segi advice, kalau kontraktual tu katakan begitu, kita biasanya kita tak nak mengubah banyak dari segi kontrak. Cuma kita boleh advise kontraktor klien berkenaan dengan CPO. Itu apa, certificate of partial occupation. Pasal kita serahan sama ada kalau kita buat awal sebelum tender, kita boleh buat sectional. Maksudnya kita section bangunan, jalan apa semua satu section. CCC is one section. Ataupun macam dalam senario kami pula tak ada sectional, kita buat partial handing over lah. Misalnya bangunan dan infra semua kita serahkan. Cuma CCC belum dapat. Kita advise tu lah serahan secara partial. Kalau saya sebagai arkitek siapa Fuad saya sebagai arkitek saya kata tak boleh.
Sebab contract stated, stipulated in the contract. Dan you sebagai you bukan SO, you advisor to the SO, you have to do that. Sebab kontrak dah sebut. Kontrak memang dah stick tu. Ya, Dan setuju. okay, saya kata tak boleh. Tapi sebab you boleh advise pada SO, everything dalam kontrak yang powerful is SO. SO punya decision. So you boleh kata pada SO, you boleh release CPC tersebut dengan syarat, kan? Dengan syarat apa dia? Condition, condition ada pre-condition. Okey lah, mungkin dia confirm bukan design ambil. Kalau conventional, dia kata boleh keluarkan CPC without CCC. Okay, that's fine. Kan? Tapi sebab apa? Apa yang membolehkan CPC itu dikeluarkan without CCC? Sedangkan CCC, ini conventional, right? CCC, you tengok. Sebab CCC you yang arkitek yang keluarkan Arkitek, sekarang. yes. So what makes you want to certify that CPC. work is done? Okey, itu bergantung pada kontrak. Tak, sekarang kita go for conventional contract, not design build. Katalah PAM 2006 lah. Pasal itu bergantung pada jenis kontrak. Kontrak ni ada berbagai-bagai. Ada yang kontrak daripada mula bangunan sampai siap, kan? Dan ada yang termasuk pada edit. Kita tengok Itu semua sama. Sama je. Kan? Semua sama. tengok dari segi skop work dalam kontrak Semua tu. katalah building dah siap. Building dah siap. Klien dia katalah klien tu dia kena hand over to dia punya tenant because the client has signed an agreement to deliver to bagi VP tau, vacant possession pada tenant dia, okay, by such and such date. So they need the CPC. So apa yang membolehkan dia keluarkan CPC before the CCC? CPC memang dia boleh keluarkan before Okay. CCC. Alright. Ya, Provide- apa dia? What is Sebab, the criteria? sebab kalau sekarang kalau you Sebab you yang nak certify. Kan? Sama, You arkitek nak tugas certify, G form tu boleh sign, tenye. Kayaknya. Pertama kita Oh, your engineer kan? Engineer nak tenye ni. Apa yang membolehkan engineer tenye? Tenye that certificate. ni kita boleh cerita lebih kepada CCC lah. Ya. Okey, pertama No. You nak CBC. you nak issue CBC ni. CVC. What is that one thing that stops you from issuing the CBC obligation without the CCC? Tapi semua dah complete dah. Semua dah complete. Semua dah siap dah. Semua siap. Apa Semua dah siap. kriteria CPC itu sendiri? kriteria CPC pertama obligation. You dah cakap tadi 3 kan? Obligation and then obligation dengan minimum Completion. lah. For example lah, apa substation tu. Okay. How do you certify the substation is complete? Okey, itu sebab tadi saya mention ada bukan beza dari segi kontraktor. Okay, kita zoom into ni. We are trying to help you, okay? Oh, ni cerita pasal housing. No, I think it's We're trying overall on the overall. contract. Itulah substation okay. Before the engineer can sign the borang G berapa tu, Sama 21. certify the substation is completed. Oh, saya faham. Pasal TNC lah. Tahu pun. This is what yang saya nampak This sekarang. is the stumbling. This is Because the, TNC is not arkitek dia realise okay TNC bukan kita punya Because, bidang dan kita tahu tak nak release CPC you kena TNC. for example in our scope of work, will kan, because our business is that the tenant occupies the building by such and such date, so we need to have that CPC. Okay, how do we issue the CPC? Because Air api semua. yeah, Boleh dah boleh so digunakan. sekarang ni kan macam tenant they are legally savvy, you know, they are also legally savvy, they need to, so they need to understand that before we receive the VP, receive the vacant possession, a few things need to be complied with. Saya setuju dengan panel lah. Sebab even kita pun kalau nak certify UG form dia juga pasal even internal lighting and then internal plumbing, dia must pemasangan satu. Dia mesti lengkap dengan TNC dulu baru kita allow. Itu juga kalau design and build. Sebab macam saya kata tadi, SO is powerful. Dia boleh
Dia boleh keluarkan CPC ikut dia berpadu pada kontrak ataupun dia kena justify. Kalau dia keluarkan without dia mengatakan TNC telah dilaksanakan oleh konsultan dan juga oleh pihak-pihak berkuasa tempatan seperti bomba. Dan kalau dia berani, dia keluarkanlah. Walaupun dalam kontrak tu dia letak kat situ tak perlu, tapi disebabkan certified by the consultant pakar. So why not? Dia boleh keluarkan kalau dia berani tu. Fine may not, tak berani lah. The word TNC. Biasanya memang kita berpandu kepada tu pun. Kita tak kata. Ada, tapi sometimes you all sebab you all dah merewang. The real oral tu you kena cakap. TNC tu. Ya, TNC. Okay. Sebab bila elektrik dengan water semua. Okay. So you pernah buat housing? Pernah buat housing? Saya pernah. Institutional building pernah lah. Okay. Let's say lah, I'm a tenant lah. You nak submit bomba kan? Can you prepare me a checklist, bomba checklist For housing. for any building? Requirements ada. So what would be the top of your checklist? Pertama, Bomba checklist. selepas kita kat projek tu, kita kena refer pada jadual 5 kumpulan maksud lah. Kumpulan maksud. Ketetapan lah. Sebab housing ni ada berbeza lah. Housing sekali ada tiga yang ada kumpulan maksud lah. Pertama, single story. Kan? Kumpulan 2 adalah housing yang atas pada 2 tingkat. Okay. Okay, now katalah nak buat housing kan, ke supplier dan tak client kan. Okay. Nak pasang sprinkler lah kat rumah terrace tu. So as an architect, what would your advice to your client? Boleh tak pasang sprinkler dekat rumah terrace? Rumah terrace tak boleh sebab dia tak masuk pada kumpulan maksud kan. Bermaksud 1 dan 2 tak perlu. Sprinkler cuma okey lah, jadi tak nak sprinkler lah. I nak pasang ni smoke ventilator lah. Sebab dalam UBBL ada cakap kan, dia pasang smoke ventilator. So what is your advice here? okey, dia bergantung kepada kita semua. UBBL selepas pada kumpulan maksud kedua, ketiga ke atas. Jika bangunan tu 3 tingkat lah, 3 tingkat ke atas dan kawasan lah, smoke ventilator kawasan dia meliputi 12 meter dan 12 meter tu. Ya kan? Apa? I nak install banyak ni. I nak install apa? Banyak lah. You know, I nak install